2 bulan Dah 2 bulan last kita live. Hello. Assalamualaikum. Thanks for the rose, guys. Kak Jana okay. Dia okay, guys. Thank you for checking in. Jana okay. Cuma dia tak nak masuk live lah. Dia ada kat situ. Dia tengah rehat. She's okay. Thank you for asking. Amin. Thank you. Thank you, Yuyun. Hello, Siti Hawa from Johor. Akak Jana okay. Okay. Thank you everyone who's asking. Sayang, you can see my pants then. Yeah, not Dutch lady. Betul. Okay, so everyone dah masuk. Kita dah 1 point. Apa ni ramanya? 1.3k. Kirim salam kat Canaya. Dia ada je kat situ, kat sebelah sana. Dini, you ada TikTok? Ada, cuma I jarang live kat TikTok I. How's everyone? Korang semua dah makan? Awak kelakar. Tak adalah kelakar sangat. Baby, am I funny? Funny. Guys. Tu ada suara dia. I just nak say thank you semua orang yang doa-doa, cakap yang baik-baik, tulis komen yang baik-baik. Sorry lah kalau video semalam tu buat korang rasa macam I too emotional ke, over ke. I'm so sorry tau. I rasa macam I'm just a human. So bila ada waktu-waktunya kita gagal mengawal emosi. Tak ada apa pun. Saya ni tak ada lemah sangat pun. Cuma biasalah. Rasanya benda ni biasa kot untuk semua wanita-wanita, isteri-isteri yang mencuba untuk dapatkan anak. So on the first day period memang akan jadi sedih lah, tu je. Emotional. Yelah, sebab kita kan tengah TTC, so every month mestilah sebagai manusia kita ada harapan. Walaupun kita dah set mindset untuk macam untuk redha untuk apa-apa untuk apa-apa keputusan Allah bulan ni ataupun bulan depan, kita cuba untuk redha. Tapi biasalah kita manusia, mesti dalam hati ada sedikit ataupun sebanyak harapan. So bila setiap bulan datang masa yang period yang mengatakan kita belum dapat lagi rezeki tu, of course lah kita sedih, and even more Jana lah akan emotional sebab one is the hormones of her period, lagi satu dia yang badan dia yang akan carry anak tu, so it's harder on her, of course. Don't worry, don't be sad, you are not alone. Betul. I baca je ramai orang komen yang macam ala awal lagi kena redha semua. Like kita redha bukan tak redha, cuma tak ada, itu emosi normal. Manusia ada perasaan. Tak adalah macam tak percaya dengan takdir, tak percaya dengan qada, percaya je. Tak adalah macam nak exaggerate perasaan tu macam over emosi lebih-lebih. Tidak. Itu sebenarnya apa yang dalam video tu macam yang saya nangis dekat video tu macam maybe 50% daripada yang saya selalu nangis setiap bulan tapi tak record kan, sayang kan. Macam kalau sebelum ni nangis lagi teruk kot, cuma tak record lah. That time tu I just record sebab I rasa macam mungkin boleh beri awareness untuk orang ramai juga kot. Sebab macam kita ni public figure kan, so orang boleh tanya kita, orang akan komen macam-macam kat kita. Tapi ada lagi orang luar sana yang mungkin juga dalam situasi yang sama macam saya, yang mungkin juga terasa dengan komen-komen orang, dengan pertanyaan orang. So I rasa tak apalah, I just buat video macam ni so that orang lebih aware lah yang sebenarnya soalan ni sensitif, macam tu je lah. sebab
bukan I dengan Jana je yang facing benda ni. Ada banyak lagi married couples yang tengah TTC yang mungkin bukan macam mungkin dia orang lagi lama daripada kita. Kenapa? It's just the framing is not nice. Ya. Okay, right. Macam ada yang kita baca komen yang dah 10 tahun dah TTC, berbelas tahun dah TTC. So benda ni memang is a tough journey emotionally and especially untuk wanita semua, physically juga. Ramai yang going through different changes in their bodies and their hormones sebab ada yang kena ambil pills, injections untuk membantu dia orang punya journey untuk increase the chances of getting pregnant, and all these injections and medications affects them physically. Betul. Lepas tu macam bila I post video tu kan, bagus juga, ramai sangat orang komen dia orang punya journey juga kan. Macam ada yang dalam komen ni ramai yang cakap, oh saya dah 12 tahun, saya dah 15 tahun. So perjalanan tu tak mudah lah kan. Untuk orang-orang yang tanya, macam I dulu sebelum kahwin I tak faham. Lepas dah kahwin baru kita faham, oh sebenarnya susah kan. Benda ni memang susah untuk orang. Sampai pernah saya dah 11 tahun, Jana husband azoospermia. Apa tu azoospermia? Dia bagus juga bila kita share macam ni. Ramai yang aware dengan orang kata situasi the complication yang orang cuba nak dapatkan anak ni. Sebab baru orang tahu yang sebenarnya ramai je macam I sebelum kahwin I tak faham. I tak faham yang sebenarnya nak dapat anak ni susah. Faham tak? Like kita ingat macam okay, buat anak dapatlah anak kan. Tapi dia bukan senang, dia bukan susah. Dia setiap orang ada jenis lain-lain. Ada yang kahwin terus dapat. Dalam sebulan 2 bulan terus dapat. Itu semua macam kita faham semua ni kat tangan Tuhan, kat tangan Allah, yang bila masa dia tahu when is the best timing. Tapi of course kita semua sebagai manusia we have our own timing. Macam okay, sekarang kita nak, but we cannot pick and choose when we get that rezeki kan. So it's a tough challenge to, macam kita cakap lah, kita cuba untuk reda tapi bukannya give up hope. We're still trying, of course we're still trying. Kita takkan putus asa, putus harapan. Dah check kesuburan ke? Dah check? We've done all the, I don't want to say all the tests, tapi banyak lah kita dah check dah. Banyak. I punya semua kita dah check, Jana punya semua dah check. Kita tahu apa yang kita kena focus on, what are maybe some of our weaknesses lah. So kita start dengan IVF kan. So bila kita buat IVF untuk undergo IVF process, korang ni kena melalui banyak test. Sebab dia akan inject all the hormones, everything. Dia akan test everything lah, semua blood test, semua. So macam IVF ni adalah stage yang paling terakhir orang buat. Tapi kita buat IVF dulu, baru kita pergi ke stage lain. So bila kita buat IVF ni, kita terus awal lepas 6 bulan kita kahwin, kita terus buat IVF. So kita terus tahu yang kita ada banyak complication. Macam orang lain, orang yang macam tak mampu untuk buat IVF, korang akan go through macam proses yang A sampai Z dulu kan. Macam kita terus pergi Z. So kita dah tahu dah apa kita punya kelemahan, kekurangan dari segi I think a good advice yang kita orang boleh bagi is anyone yang tengah TTC juga, yang bukannya nak terus buat IVF, but our recommendation is pergi jumpa doktor, buat test yang boleh buat supaya korang tahu yang korang punya buat, korang punya starting point tu kat mana. Okay, kalau laki punya sperm tu ada masalah, kita tahu macam mana nak improve. Kita tahu nak ambil suplemen apa, nak improve our daily lives macam mana, kena jaga makan, kena jaga diet, kena jaga tidur. Dan kalau segi perempuan, mungkin dia orang punya darah semua okey, tapi vitamin D tak cukup. Kita tak tahu yang vitamin D kalau dia dah kurang, dia susah untuk telur tu keluar setiap bulan kan. Ada benda-benda kecil macam I lah. I vitamin D I low, pasal I punya hormon pun low. So I tahu benda-benda. So bila I tahu hormon I low, I tak makan ayam. I dah 2 bulan dah I tak makan ayam. Sebab ayam banyak hormon kan. So tapi kita try lah. Lepas tu vitamin D, I makan suplemen vitamin D. Tapi at the same time kita try juga untuk dapatkan natural vitamin D. But my most
apa I nak cakap daripada ni is that semua orang, semua perempuan, semua lelaki, badan-badan dia lain tau. So walaupun ada ramai yang bagi diorang punya suggestions yang kita sangat-sangat appreciate, every time someone gives us a suggestion, kita akan baca benda tu and kita akan research benda tu, and kalau kita rasa that kena dengan apa yang kita perlu, we will go see a doctor and further on that. Tetapi apa yang I think everyone needs to understand is everyone's body is different. Ada orang tanya kenapa kurang vitamin D tu punca susah dapat anak. Pretty Berry tanya. So vitamin D is Vitamin needed. D. Vitamin D is needed. Semua orang perlu vitamin D. But kalau perempuan tak cukup vitamin D, it affects apa sayang? You punya I think the eggs kot. The eggs quality. Untuk nak keluarkan telur tu and to make a healthy egg. Zaman sekarang kan orang macam zaman generasi sekarang kan, especially kita lah millennial and ke bawah, kita kan dibesarkan dengan macam indoor, kita kurang pergi outdoor. Yalah, orang Malaysia kan panas kan, so kita tak cukup vitamin D, and then kita banyak makan processed food. So benda-benda ni effect hormon tau korang. So indirectly hormon level tu penting lah. Macam kalau hormon level sangat low, kita punya egg tu tak boleh besar. Telur kita takkan membesar. Macam ada telur banyak, tapi telur tak boleh besar sebab hormon kita tak support tumbesaran telur tu. So tapi go get your own blood test. Itu yang I nak cakap sebab semua orang mungkin lain. ada orang macam ada orang hormon level dia okey, vitamin dia okey, tapi dia punya ketebalan rahim pula nipis. Faham tak? Itu masalah lain. Itu masalah. Macam dah lekat, nanti tak lekat, tak so jadi. kita nak suggest kat orang macam okay, mungkin kita tak cukup vitamin D, but we cannot just recommend that for orang lain sebab mungkin diorang punya vitamin D okey tapi diorang ada masalah lain. So jangan just dengar cakap orang macam makan temikai okey, makan soybean okey. Just go get yourself checked and see what your personal body needs. Senang komen, jana rezeki tu dari Allah. Betul. Kita redha je. Kita tak pernah pun persoalkan ya Allah kenapa tak bagi, macam give up ke apa, tak. Tapi benda ni macam every month kena I just nak bagi tahu dekat semua orang yang benda ni macam mana pun kita try avoid. Setiap bulan bila dah sampai waktu period tu, memang setiap perempuan yang cuba nak mengandung, dia akan rasa breakdown setiap kali dia period. So itu adalah proses yang memang is like a grieving cycle, monthly grieving cycle. Bayangkan tiap-tiap bulan kena melalui kesedihan tu. Walaupun I try nak avoid, nak tunjuk dekat dini yang macam I okay sekalipun, bila keluar tandas and bila tengok period kan, tapi I akan nangis senyap, kadang-kadang nangis sorok sebab tak nak tunjuk yang kita sedih. Kadang-kadang nangis dalam tandas. So benda tu biasa. Benda tu sebenarnya emosi yang biasa. Bukan tak percaya tadi, percaya je. Cuma sedih. Itu je lah. I rasa benda ni bukan seorang. I rasa grieving cycle ni semua perempuan. And ramai je I tengok suami-suami yang komen macam kita dah TTC 15 tahun, 10 tahun, 9 tahun. I bukan nak invalidate lelaki punya perasaan, tidak. Tapi I rasa berat tu pergi kepada perempuan. Dia lebih kepada perempuan sebab perempuan ni dia tertanya-tanya tau, sebab dia melibatkan badan, dia melibatkan body kita. Macam every time after kita ovulation day tu kan, sebab macam dalam kita perempuan kan, kita period seminggu, lepas tu kita tunggu lagi like another maybe 5 days, 10 days, and then kita ovulation day tu kan. So after ovulation day tu, bila kita dah make love everything semua tu, kita akan macam it's a waiting time tau. Waiting time tu yang buat kita fikir macam lepas tu kita akan fikir macam bila kita nak exercise apa, kita rasa macam perut kita macam dekat hari-hari tu macam ada sakit sikit, kita akan start overthink sendiri tau, macam aku mengandung ke, tak payahlah gerak banyak sangat. Tiba-tiba bangun pagi rasa macam sakit kepala, aku migraine ke, aku macam morning sickness ke. Walaupun benda tu kita tak communicate dengan suami kita kan, tapi dalam hati, dalam badan kita, sebab kita yang rasa kita yang bertanggungjawab untuk carry baby tu. So kita yang terfikir-fikir, benda ni jadi ke tak jadi. So benda tu cycle every month. Like 2 minggu kita happy, and then another 2 weeks is a waiting time. And bila hari period tu, hari yang kita akan kecewa setiap bulan. So I sedih. Bukan I tak adalah fragile dengan komen-komen orang. I just share yang I sedih, yang ini adalah proses yang semua ibu-ibu yang semua wanita, isteri yang cuba nak mengandung lalui. Bukan I seorang.
Dan ada ramai lagi yang bertahun-tahun. Dan semalam bila I baca komen semua orang, I rasa sedih sangat. I baca komen semua orang, I rasa macam sedihnya orang lain lagi lama. So I just rasa macam kesedihan tu sebab dia sedih, kita dah biasa sedih, kita terima takdir Allah tak bagi kat kita lagi, kita okey. Tapi at the same time kita ikhtiar. And kenapa I buat video semalam tu adalah I nak bagi tahu ke orang yang komen-komen, kita buat semua proses, kita ikhtiar. Mungkin ada yang tak sempat buat atau belum buat, ataupun kadang-kadang atas nasihat doktor tak boleh campur-campur sebab ada terlalu banyak tips orang bagi. Macam ada 1001 tips yang orang kongsikan. So kita tak boleh buat benda tu dalam satu cycle tu, nak buat semua benda, nak campurkan semua tips orang tu, tak boleh. Dia kena macam okay, 3 bulan kita buat tip, ikut follow cara ikhtiar 1, and then another 3 months tak jadi, kita buat ikhtiar 2 pula. Dia tak boleh campur-campur semua tu. So I nak bagi tahu tu je, yang kita ni kita mencuba, kita ikhtiar. And then macam setiap orang dalam hidup ni Allah memang dah adil. Allah tu maha adil. Dia bagi orang ni kebahagiaan kat tempat lain, dia bagi kekurangan kat tempat ni. Dia bagi orang tu rezeki kat tempat lain, tapi dia bagi kekurangan dekat bahagian lain pula. So itulah. So thank you semua yang komen-komen, yang dengar cerita I, yang sedih dengan I punya video. I tak expect lah semua orang akan macam boleh relate, but I'm happy lah, at least sedikit sebanyak orang aware lah yang soalan tu sensitif. Sebenarnya yalah, soalan tu sensitif lah. Sebab benda ni kita faham benda ni is a Malaysian culture. Untuk kita selalu tanya macam, untuk orang yang bujang bila nak kahwin, untuk yang dah kahwin bila nak ada anak. So it's integrated in our culture as Malaysians to ask these questions, walaupun sebenarnya question ni sensitif. Macam other cultures, especially like Western cultures lah, diorang tak tanya soalan ni sebab untuk diorang benda ni sensitif, and sebenarnya untuk semua orang benda ni sensitif juga. So ada setengah orang yang boleh tanya, and setengah orang rasa macam just no need to ask. Sebab kalau orang tu dah kahwin and they're trying, kalau belum lagi lah, you tanya tu tak membantu dia orang untuk dapat anak tu lebih cepat, faham tak? Kadang-kadang it just reminds them yang dia orang masih belum dapat apa yang dia nak. So it's a question I think better just left unsaid, especially kalau you tak rapat pun dengan orang tu. And untuk perempuan, dia macam lagi sensitif kalau you cakap macam, oh dah pregnant ke? Satu, it means like, oh dia nampak pregnant, dia nampak lebih besar, which I think is quite stupid to say lah to a girl. Lagi satu, kalau dia bukan pregnant, dia remind orang tu yang dia belum pregnant lagi. So I rasa soalan tu it's a sensitive question yang I rasa lebih baik tak payah tanya lah. Itu je. Ya, hidup berdua-dua pun okey, betul. Okay, no, tak ada masalah. Netizen Malaysia tak relax. Don't be stressed, nanti kena hormon. Nur Beauty HQ. Satu benda pasal saya ni ada bipolar. So sepanjang setahun mencuba untuk dapatkan baby ni, saya tak boleh makan ubat saya. So ada momen-momen yang saya breakdown sangat-sangat, ataupun sakit saya teruk sangat, saya tak boleh makan ubat. So dia macam dalam fasa sekarang ni, minggu ni mungkin antara yang agak teruk lah. So saya kena makan ubat sepatutnya. Tapi memang I dah jumpa I punya psychiatrist, memang tak ada ubat yang sesuai, ubat bipolar yang sesuai untuk ibu-ibu, perempuan-perempuan yang cuba nak mengandung. Ada satu, tapi ubat tu tak sesuai dengan ubat tu tak sesuai dengan tak membantu you. So dia so ada kebanyakan ubat bipolar tak sesuai untuk yang tengah TTC. Ada beberapa yang doktor tu cakap boleh, tapi bila kita cuba ubat tu tak membantu. So better tak payah ambil lah. So there's a lot of different things. Semua orang ada challenge orang. Itulah salah satu challenge untuk Jana juga. So I bukan saja stres ke over ke, mungkin untuk orang yang ada orang lain yang sedang TTC juga rasa macam
tak payah over lah, tak payah over emotional lah. Beza dia sebab saya memang mentally unstable. Saya memang bipolar, saya memang pesakit mental. So memang saya akan terpaksa korbankan lah saya punya emosi. Memang doktor saya pun cakap yang saya kena happy and kurangkan stres, tapi at the same time dia pun tak tahu macam mana nak tolong saya sebab psikiatris tahu pesakit bipolar memang perlukan ubat, tapi at the same time untuk wanita yang cuba untuk nak pregnant tak boleh makan ubat bipolar. So I rasa benda tu it's hard for me. Mungkin orang tak faham, tapi it's hard for me. Sebab tu I buat video. Bila I rasa I nak nangis, macam Dini dia tak suka pun I buat video nangis-nangis sebab orang. Tapi I rasa that is the best way untuk I just let go my emotion. Daripada I macam pressure sorang-sorang, I just buat video je. So kalau korang tengok I macam unstable tu, overly emotional ke, I memang that's how I feel. I memang rasa macam tu. So I just share je lah. And ada ramai komen bawa Jana pergi bercuti. Macam hari tu kita dah spend dekat nak 2 bulan kat London. Itu bukannya hanya untuk study, memang study, but it was also to trying to have a macam break, have a good lifestyle. Dekat London tu I rasa memang I rasa that's the lifestyle I need kan. Tapi kita kena balik sebab ada urusan kerja. Tapi I rasa macam lifestyle kat London tu sambil study tu buat I rasa sangat tenang and healthy. That's why bila I balik tu I expect macam, sebab kita dah healthy kat sana kan, so I balik tu I memang ada high expectation yang I ada chances untuk mengandung kan. Tapi still Allah tak bagi, tak ada rezeki. So sebab tu yang breakdown sikit. Kalau ramai yang nasihatkan I pergi bercuti, benda tu memang itu yang kita buat kan sayang kan. Ya like memang I memang kurangkan berlakon. I memang ambil macam ni lah, korang tengok I buat hosting. Tapi next week I dah nak start shooting balik lah. So macam I harap I okay lah. Just ignore cakap orang. WR sayang, I ignore je cakap orang. Tak adalah terasa sangat. I tak tahu hari tu yang komen tu I terasa satu je komen tu. I rasa sebab I rasa macam it's unfair bila orang macam persoalkan hormon dini pula. I macam apa kena-mengena dengan hormon dini pula. I rasa macam sebab I rasa tanggungjawab mengandung tu dekat I. I rasa macam tu. I rasa macam I tak tahulah perempuan lain rasa macam mana, tapi I rasa macam bila benda tu tak jadi setiap bulan, I rasa kegagalan tu dekat diri I. Like I blame myself too much. Yang I rasa macam, which is also something yang I selalu cakap dengan Jana. It's bukan 100% Didi dia punya ni. Macam kita nak buat anak ni, it takes from both sides. Dia bukan hanya badan dia je, I have to look after my body as well. Tapi komen tu, for some reason it didn't affect me lah. Untuk Dini tak rasa apa-apa pun pasal. Tapi I memang tak ambil apa orang cakap. Personally I susah nak terasa dengan kata-kata orang. I memang tak kisah apa orang cakap. Tapi that's just who I am. But bila Jana cakap benda tu, I rasa mungkin ada ramai juga isteri-isteri kat luar tu yang sama macam Jana, yang setiap bulan bila tak jadi they blame themselves, which I try to remind Jana it's not her fault 100%. Bukan salah yang bulan ni dia tersalah makan too much fast food ke, dia pergi exercise terlebih ke. It's not right to blame yourselves as women. Sebab benda ni ada banyak reasoning. Mungkin ada salah lelaki, mungkin it's just bukan masa lagi, bukan tak ada lagi kan. But mungkin it's just natural thing to rasa macam itu your fault. I have MDD and dah 5 tahun masih TTC. What's MDD? Mental disorder. Major depression disorder. And saya doakan awak pun dikurniakan zuriat. Ramai sangat yang doa untuk kita. Bila kita orang post semalam tu baru tahu sebenarnya ramai je orang yang sangat-sangat orang kata mencuba sama journey dengan kita orang. So macam actually bila kita baca komen tu ramai yang lagi teruk pun ada, yang dah gugur berkali-kali. So yang ramai-ramai yang doa untuk kita orang, we from the bottom of our hearts we really appreciate, and kita pun nak doakan untuk korang semua yang tengah TTC juga. It's not just korang doa untuk kita pun nak
doakan untuk everyone yang tengah TTC juga. Ya, betul. Siapa yang tak nak anak, betul. Jangan amalkan doa zuriat, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Nanti I Google. Jangan sedih-sedih. Ya, tak sedih, insyaAllah. Tak ada, okay. Jangan risau. Jangan okay je korang. You guys are still young, don't worry. Dia susah dia apa tahu, sebab kerja macam kita orang ni, like I kena plan jadual I ikut, macam mana nak cakap sekarang? Ya, cakap apa? Macam I tak tahulah, macam sebabkan keadaan fizikal, keadaan kualiti telur I yang tak berapa nak okay. So I kena plan I punya jadual kerja ikut I punya badan. Macam kalau I nak pregnant, I kena betul-betul jaga I punya lifestyle. I kena betul-betul tak boleh timing tidur, timing tidur I tak makan. So bila kalau I ambil job shooting, tidur automatically macam satu hari 5 jam. Kita tak boleh nak control. Tak boleh nak control. Hari ni bangun awal, esok bangun lewat, which is so, not good for our body system. So bila I tak boleh nak ada lifestyle yang sihat, memang I tak mungkin akan pregnant. So kalau I decide untuk nak berlakon untuk 3 bulan, 4 bulan, memang I tak boleh nak rasa macam mungkin 4 bulan ni akan mengandung. Tidak. Untuk badan I, kalau I ambil job berlakon 4 bulan, memang I tahu 4 bulan tu I tak akan mengandung. Faham tak? Memang betul, kalau Allah nak takdirkan jadi juga. Ya, bukan takkan. Tapi chances memang low sebab akan kita kurang sebab kita dah tahu dah kita pernah test masa tengah bekerja back to back, and kita pernah test kita punya telur dengan sperm masa tak kerja, and memang berbeza, benda tu berbeza. Memang banyak improvement lah. Untuk dua-dua lah, bukan untuk wanita sama. je, lelaki pun sama. Kalau kita terlalu stress, tak cukup tidur, tak makan sihat, our sperm quality pun akan drop. Bukan drop selamanya, dia drop bila you ni, but when you start having a healthier schedule, a healthier lifestyle, dia akan improve. So benda tu is just biology lah. Betul. Jangan down, my sister dah 11 years, last year pregnant tapi tak ada rezeki, baby tak kuat. I tak tahu macam mana orang tu rasa lagi sedih. Yeah. It's not just us. There's a lot of people that's going through the same thing or even harder journeys than us. Dia macam dah dapat apa, dah ada hope kan. Tu yang kecewa tu kan. Memang sedih. Buat IVF, alhamdulillah dapat seorang 8 tahun TTC. Congratulations Mawar. Dia memang kerja Tuhan. Kalau ada duit 100,000 pun boleh buat IVF 5 kali pun, kalau Allah kata tak jadi juga. Kan? So itulah. Kenapa ramai cakap ada bela kucing ke tak? Ada, kita orang ada kucing seorang. Ada je kucing tapi kucing tu tak sama lah dengan anak, guys. Orang cakap kucing boleh doakan. Oh. Abang kenapa kemarin Jana nangis? Aduh, sakit kepala aku. Saya 4 tahun TTC, gugur lagi, lepas tu berdiri anak. InsyaAllah. Kucing jangan bela buat masa ni. Ada orang cakap. Tapi orang cakap kucing tu untuk orang ibu yang pregnant kan. Apa? I bela kucing tapi I tak uruskan kucing tu. Orang cakap kalau yang susah nak lekat tu kalau you uruskan cuci tai kucing semua tu. Sebab dia ada macam bakteria dalam kucing kan. Dalam tai kucing tu yang tak bagus untuk ibu yang nak pregnant ataupun yang tengah pregnant. Itu boleh jadi salah satu punca keguguran juga. Bila kita tak stres atau tertekan nak baby, masa tu lah dia tiba. I tak tertekan pun. Mana siapa? Mashi Min Ho, enjoy dulu sis. Bila kita tak stres atau tertekan nak baby, masa tu lah dia tiba. I tak tertekan pun. I tak tertekan. I sedih bila hari period je. Hari buat semua tu tak stres pun, tak tertekan pun. Sepanjang 2 minggu tu tak tertekan pun.
Tosoplasmosis tu mosis ada kat kucing. Betul. Rezeki dari Anani ni, rezeki dari Allah, bukan sebab kucing ke apa. Kita tak cakap pun pasal kucing ke apa. Don't misunderstand what we're trying to say. Akak je ni start treatment untuk IVF Puan Nisha. All the best kak. Rest betul-betul tau kak. I hari tu buat IVF, I tak rest langsung. So I kecewa lah kan, sayang kan. Apa? Yang kita buat IVF last year tu, kita orang tak rest. So keadaan kita orang sangat, lifestyle kita orang tak betul. IVF tak kita tak rest, working lifestyle tak okay, makan tak okay, exercise tak okay. So quality telur tu tak cantik lah. So siapa nak buat IVF tu, kalau ada rezeki lebih buat IVF boleh, tapi korang kena jaga betul-betul lah. Kena plan betul-betul. Plan betul-betul. Kita tak plan sangat lah. Kita terus macam quite rush. Tak boleh buat lagi ke IVF Irene Ahmad. Boleh, tapi kalau Boleh, kita nak tapi buat lagi, kita nak plan betul-betul. I nak plan betul-betul, I nak betul-betul sihat, I nak betul-betul tak kerja, I nak betul-betul makan pun jaga. Sekarang I dah start jaga sikit, I dah 2 bulan tak makan ayam. So I nak jaga betul-betul, baru I nak buat. Sebab I tak nak macam rush-rush buat nanti jadi macam last time I buat kan. Sebab prosedur nak buat IVF tu mencabar juga korang. IVF tu I buat hari tu memang teruk lah. I memang emotionally breakdown, teruk gila. Macam mana yang korang tengok I nangis kat video tu, masa I buat IVF tu macam 10 kali ganda lagi teruk. Sebab kita kan inject hormon kan dalam badan. So bila inject hormon, memang emosi tak stabil lah. Ada orang cakap dia bulan 12 dia akan go through IVF, so good luck. So lepas dah buat tu, I first buat IVF, doktor I tu cakap apa tau, it's okay, you boleh pergi jalan-jalan. Macam lepas buat IVF tu, doktor cakap dengan I, you boleh je pergi brisk walk kan, pergi slow jog ke, jangan bukan lari, dia suruh jalan je. Sebab dia kata macam bila kita berjalan ni, macam ada pengaliran darah dalam badan kita macam lebih, apa sayang? Yelah, just walking is good for your body, gets your blood flowing, it's good for your physical body. Tu doktor tu cakap dengan I lah. So bila doktor tu cakap dengan I macam tu, macam dia tak ambil benda tu berat, kita pun akan ambil macam benda ni ringan tau. Macam tak apalah, kita ambil benda ni remeh lah. Macam IVF, doktor dia kata boleh jalan-jalan lah kan. So kita pun buat benda ni remeh. Padahal sebenarnya bila buat IVF ni, korang memang betul-betul kalau boleh bed rest lah. But it depends on your body lah. I tak tahu macam mana. Tapi I kalau nak buat next round, memang I akan betul-betul bed rest, tak bangun. Biar dia betul-betul sampai dah lekat, lepas tu baru nak jalan ke apa ke. Sebab itulah, kena appreciate lah embryo yang dimasukkan dalam badan tu. Korang kena jaga betul-betul. Sebab yelah, kita tak nampak kan benda dalam ni kan. Kadang-kadang doktor pun ya juga, dia cakap dengan kita boleh jalan semua, sebab dia orang rasa macam alah, dia ada duit, kalau tak jadi dia datang lagi. Mungkin dia ada rasa tanggapan yang macam tu, mungkin. Tapi untuk kita, dia bukan just pasal duit ke apa ke, dia pasal timing. I rasa susah nak benda ni susah, because everyone is different. Ada orang yang buat IVF yang jaga, yang pergi jogging, pergi lari tapi lekat. Ada yang everyone is different, so susah untuk siapa-siapa nak bagi tips, nak bagi suggestion, nak bagi apa-apa kat orang, sebab kita tak tahu masing-masing macam mana badan orang. That's just my take on things. What is FET? Masa FET je Jana, jangan gerak. Embryo transfer, fresh embryo transfer bukan? Fresh embryo transfer. Masa awal-awal kot. I buat FET lah hari tu. Nanti anak sebelah orang rezeki. Jana low AMH. I pun low AMH. Izzah Hadid. Semalam I ada baca satu komen kan. Ada orang cakap kenapa macam cerita aib, macam bila I bagi tahu macam rahim I terbalik tu adalah satu aib. Macam I buka aib I. Why is that aib? Like you buka you punya keburukan dekat orang. But it's not. I think it's untuk kita pula.
kita tak nampak benda tu sebagai aib, tapi kita nampak benda ni sebagai awareness. Macam ramai je orang yang sebenarnya tak tahu pun yang kita ni ada masalah. Yalah, benda-benda medical ni kita kena share ke orang lah kan. Faham tak? Sebab mungkin ada yang TTC tapi tak pergi scan lagi. Sebab kalau like I said, everyone is different. So tak guna nak lebih pandai-pandai bagi suggestion, nak cakap buat benda ni, makan benda ni semua. Tapi tak tahu pun keadaan orang tu macam mana. So stop giving suggestions to people if you don't know their situation. I buat video tu, I cakap rahim terbalik semua adalah sebab kita nak beritahu yang kita dah tahu condition badan kita. And masing-masing ada masalah lain-lain. So orang masing-masing needs different things. That's all we're saying. And bukannya kita cakap bukannya kita tak redha dengan takdir Allah. No, but kita pun kena usaha juga. And kita nak usaha in the right way. We have to understand our body first. Apa kejadah aib? Itulah semalam ada orang cakap, oh I cerita aib kat orang. Padahal benda tu untuk I bukan aib lah. Macam I just nak share je yang kita dah buat. Ada orang dia tak boleh mengandung tapi dia mencuba, tapi dia tak tahu sebenarnya saluran dia tersumbat. Kan? So bila kita bagi tahu kita buat HSG test tu, maknanya kita dah tahu dah saluran kita tak ada yang tersumbat. Bila kita bagi tahu rahim kita I punya rahim terbalik, uterus terbalik, maknanya I tahulah yang apa position yang kena buat supaya untuk orang-orang yang terbalik. Kita dah tahu, maknanya kita dah kaji and kita dah research lah untuk kita punya body ni macam mana. Tapi bila the purpose kita buat video tu adalah kita cakap yang kita dah tahu keadaan badan kita and kita dah ikhtiar mengikut kesesuaian badan kita. And maknanya kalau boleh jadi tu bukanlah tanggungjawab kita. Itu adalah orang kata rezeki daripada Allah lah. Allah belum bagi rezeki, kan? Ya, I tahu ada fogging, pintu tutup, jangan risau korang. Kadang-kadang orang ni dia orang sibuk dengan benda yang dia orang carry. pintu semua tutup, tingkat semua tutup. Okay guys, jangan risau. Fogging I dia rasa macam fogging. I just hope that semua orang faham lah. Kalau korang tanya I, tak apalah, I public figure. I rasa macam orang kadang-kadang care dengan I terlebih. Sebab tu orang nak tanya, nak tahu, ataupun orang sama-sama excited nak I ada anak. So I faham je. Tapi untuk orang lain tu korang janganlah tanya macam bila nak ada anak, janganlah. Sebab I rasa macam kesian kat diorang. Sebab I rasa benda ni tak mudah. Perjalanan macam nak dapatkan anak ni tak mudah. And I tak tahu orang lain melalui kesukaran yang macam mana pula, kan? Itu, I think that was Jana's main point is jangan tanya lebih-lebih. It can be a sensitive topic. Apa yang, walaupun I tak banyak cakap dalam video Jana post malam tu, my main point yang mungkin I boleh share sekarang ni, yang I dah cakap tadi, is jangan bagi too many suggestions to people. Sebab lain orang lain badan. So sometimes maybe your suggestion takkan bantu orang tu. Mungkin benda tu akan terukkan dia punya keadaan badan dia. That's physically and also mentally. Bila kita nak bagi orang terlalu banyak suggestion, dia buat orang tu rasa macam aku ni bodoh ke? Macam macam just chill with the questions. Kalau nak bagi orang suggest orang dah buat HSG test, dah buat test ni. Get people to understand their bodies and what they need and stop giving random suggestions. Ya, banyak je orang itu point suruh I. Ada juga orang suruh I makan jamu lah apa semua. Makan jamu lah, makan tembikai lah, makan kaki ayam lah, tak tahulah. Tak, makan tembikai tu okay lagi lah, boleh try. No, you cannot sayang. Sebab kalau badan you sejuk, tembikai tu is a cooling food. Kalau you terlalu sejuk pun, tapi kalau kita tak pernah try, boleh try lah. No sayang. Tapi I don't agree with that. Macam I pernah makan je jamu ke apa orang cakap kan, tapi badan I panas gila. Sebab badan I memang panas. Badan I memang jenis panas. So bila I makan jamu, dia jadi lagi panas. So I tak tahulah. Lain badan lain orang. Makan toge banyak-banyak, Siti Tia cakap. Just before apply medication, walaupun secara sains atau dia eat ubat cacing. Yang tu kita boleh try kan, eat ubat cacing. Sebab it's for gut health, I think. Takut cacing makan ubat kita. Korang tengok, Dini akan piss off gila sebab korang bagi banyak-banyak tips. I tak piss off bila orang komen benda bodoh-bodoh macam komen semalam tu. I tak terasa I piss off. Akan piss off bila orang rasa benda-benda pandai sangat. Tapi oh my god, Dini tak boleh Dini tak boleh orang bagi tips-tips. Arsha yang Jana tak makan ayam, lepas tu Jana makan apa? Makan benda lain selain ayam lah.
Makan folic acid makan. Rahim yang tak terbalik pun ada je. Yang belum pregnant, kun fayakun, betul. Ya, betul. Like I said, everyone ada their own Bukaan. personal issues, physical issues. Yeah. Dah tak apa, baru setahun. Saya rahim terbalik. Mengandung tak? Kurma dan susu kami. Tak tahulah, I rasa nak pergi buat surgery kot. Just enjoy your life. Makan makjun. Ada orang suruh pakai Maknanya tu apa? makjun. Kau kena makan makjun kuat salasa. Jamu saya. Jamu. Semoga dimudahkan. Okay, jangan rush everything. Jangan stress out. Kita orang sayang korang juga. Jangan makan makjun. Nampak? Nampak tak? Korang nampak tak? Kat sini ada yang cakap makan makjun, ada yang cakap jangan makan makjun. Lepas tu ada yang kata minum ni, ada yang kata jangan minum ni. So, bila terlalu banyak sangat pendapat, dia buat kita jadi lagi stres. Sebenarnya korang yang buat kita stres. Sebenarnya kita okey je kan. Kita redha, terima takdir Tuhan, tenang-tenang. Kita cuba tukar lifestyle kita jadi healthy. Tapi bila orang macam macam-macam yang korang cakap tu, kita rasa macam tak payah bagi tips kot. Kat mana kita tanya kan, korang ada tips tak untuk mengandung? Macam tu. Lain lah macam tu. Sebab kadang orang akan cakap, oh tak, apa benda tu, makjun apa? Makjun. Makjun, oh patut makan makjun. Lepas tu, oh patut percaya dalam takdir Allah. Like, you don't give suggestion and then say that like, I tak boleh terima benda tu bila orang cakap benda tu. Ya, macam kalau Sebab kita memang percaya takdir Allah. Tapi kita nak macam scientifically proven. Okay, kalau macam orang kata okay, pergi check tube tersumbat ke tak, buat test. And then bila kita buat test, kita terus dapat result yang tube tak tersumbat. Itu adalah satu solution kepada pertanyaan kita. Tapi kalau korang bagi tips, tapi solution dia adalah redha berbalik kepada Allah. So kita memang buat benda tu, kita memang redha, tapi kita nak ikhtiar yang memang sahih, bukan setakat macam mulut-mulut orang. Sebab kita nak letak benda dalam badan kita kan. Contoh macam I ambil Clomid kan. So Clomid tu memang teruk jugalah I ambil Clomid. I ambil Clomid first time last month masa dekat London. Muka I bengkak gila. Muka I bengkak. First time I ambil Clomid, muka I bengkak macam 2 kali muka Dini. Bengkak gila, macam belon muka I. So I macam asal muka I bengkak gila ni. Kaki tangan semua bengkak tau. Perut semua bloated gila. Lepas tu bila I check balik, rupanya memang bila korang ambil Clomid. Tu ada orang komen, dia ambil Clomid naik 10 kilo. Korang nampak tak? Bila I check balik baru I tahu, oh Clomid ni sebenarnya dia over bloated. Salah satu dia punya simptom adalah dia akan bawa badan kau over bloated gila, banyak gila air. Muka I bloated tu dekat seminggu lebih ke 2 minggu lepas I ambil Clomid, masih bloated. Berapa kali orang ni nak komen, bang tak join caluran ke? Dexter Morgan, kita join Jadiran, Jana Diniran. Kita buat club sendiri. Yes, memang akan naik berat badan. Lepas tu pasal Clomid tu I sedih sebab I tak tahu, I takut nak ambil Clomid banyak-banyak kali sangat. Sebab tu I expect bila I ambil Clomid I pregnant. Sebab I baca Clomid ni tak boleh ambil lebih daripada 6 kali. Nanti macam you senang kena, you ada high chances untuk kena ovarian cancer. So sebenarnya ibu-ibu yang perempuan-perempuan yang cuba nak mengandung ni, macam-macam dia orang letak dalam badan dia orang just untuk nak mengandung, untuk dapatkan anak. Macam-macam dia orang ikhtiar. Orang suruh makan tu, orang suruh makan ubat ni, makan suplemen tu, makan hormon ni, makan Clomid injection. Sebab Clomid ni function dia adalah untuk besarkan telur tau. Dan besarkan telur korang. So bila dia besarkan telur, dia bagi satu pressure dekat korang punya kilang telur tu kan, kat ovari korang kan. That's why dia boleh, kalau kita makan banyak kali sangat selama 6 bulan ke apa tu, dia boleh high chances untuk kena ovarian cancer. Sebab tu bila I tak pregnant, I rasa down sangat-sangat. Sebab I risk my body just to get pregnant. Faham tak? Yeah, and also yang tengah komen macam go see fertility nutritionist, go see doctor ni bla bla bla. Like my point is, kita dah jumpa dah semua specialist. Kita bukan yang dengar cakap orang netizen punya komen-komen macam makan tembikai itu je yang kita ikut. Tak, don't worry, I've taken Jana to go see
untuk dia punya HSG test, kita go see the So ada specialist orang for komen, that. oh Clomid tu untuk besarkan telur. Ingatkan untuk kesuburannya. Dia untuk besarkan telur. Telur kita yang ada tu, biasa perempuan ni dia akan rilis 1 bulan 1 telur sahaja. So bila kita ambil Clomid, dia akan besarkan lebih daripada 1 telur. Sebab tu kalau orang ambil Clomid, dia ada high chances untuk mengandung kembar ke, triplet ke. Ya, tapi nak buat apa-apa pun, tapi dia go see bahaya a lah. doctor Tapi Clomid memang first. tak boleh beli kat kaunter. Yeah. Clomid memang kena ambil Everything daripada that we doktor. do, we go see a doctor first. Ubat-ubat yang kita orang makan ni semua Specialist. kena kita orang jumpa doktor. So bila macam korang kena trust je lah yang kita orang ni kita dah jumpa doktor, kita dah jumpa fertility, kita Yeah. dah buat IVF. Yeah, So betul. macam jangan exercise ekstrim. Tengok. Ya, Jiha. Saya tak exercise ekstrim pun. Ya, dia buat 2 marathon je sehari. Itu je. Lead to ovarian cancer if ambil lebih 6 kali. Betul. Sabar Jana. Betul, sabar. Enjoy dulu marriage korang berdua. Redha dan serah bulat-bulat pada Allah. Serah, redha dan serah pada Allah SWT. Tapi Allah ni dia suka umat dia berusaha dan ikhtiar. Kan? Dia tak suka kita diam, dia tak buat apa-apa. So kita ikhtiar. Ayo, Rose tu Clomid bahaya kalau tak konsult doktor. I consume Clomid then overstimulate pregnant twin tapi ectopic pregnant, luar rahim. Apa tu? Macam mana tu? Dia berjaya dapatkan baby twins tapi luar rahim. How is that possible? Tak masuk dalam rahim lah. So, The eggs, apa jadi? like the embryo fertilized luar rahim. So apa jadi? So kena buang lah. Oh. Jana ada endo tak? Sarah adik ya. I tak tahu endo tu macam mana nak tahu kita ada ke tak. I rasa endo ada dengan PCOS, dua benda yang I belum tahu. Tapi so far I check doktor I yang fertility semua tak pernah cakap I ada benda tu. So I tak tahu macam mana you nak tahu you ada endo atau PCOS. I love you both dear Foundation na Olga Lawa. Thank you. Salam dari Manila. Hai. Kadang-kadang stres pun punca juga. Tapi I tak stres. Jana regular period tak? Regular. Yang ada PCOS kena eat healthy, kurang berat. Tak ada PCOS tu. Sebab Jana kata 5 je telur. Apa maksud PCOS tu apa? Sebab doktor I tak pernah cakap. Jumpa guide dia, jumpa doktor especially gynae. Ya. Sila jumpa gynae, takkan jumpa doktor tulang pula. PCOS ni telur tak matang. Oh, tak ada. I ada telur. PCOS ni telur dia kecil-kecil, tak matang. Oh tak. I tiap-tiap bulan telur I ada besar. What's for dinner today? Kita baru je makan late lunch. Tadi I masak tadi untuk dini. Kari udang dengan ikan masin. Dengan telur. Dengan telur Sedap goreng. sekali. Endo and PCOS about hormone problem. PCOS banyak telur tapi tak matang. Oh. I ada tiap-tiap bulan macam I check dengan doktor memang ada yang besar lah. Macam 2-3 yang besar. Tapi tak tahu dia release berapa. Mungkin dia besar tapi dia tak release. Kita tak tahu kan. Makan ikan banyak-banyak jangan makan ayam. Ya, Azumi. I dah tak makan ayam dah 2 bulan lah. So tube yang baby growth tu kena buang. Sebab I ada untuk pregnant woman I bahaya kena IVF. Rose hood. Tak apa, I doa you ada rezeki lebih boleh buat IVF, insyaAllah. Betul, bila baca balik kan komen-komen korang, ramai yang memang lagi teruk lah kan. Kita ni selagi ada rahim tu, kita patut bersyukur lah selagi ada rahim. Ada orang tak ada rahim. Apa tu tanya? Kita buat IVF hari tu dalam 20 lebih lah. Tak ingat berapa. Tapi setiap klinik ada their own price lah. So Ada yang 12, ada yang 12, ada yang 20-30 lebih. Yang korang buat tu 20 lebih.
Ada orang ramai anak, rezeki financial pula susah. Ya Allah tu Maha Adil kan. Rezeki ni banyak. Rezeki ni sebenarnya banyak bentuk kan. Nikmat yang Allah bagi tu bukannya setakat kewangan kan. Anak tu adalah satu rezeki. Ada orang macam nak sangat rezeki anak, tak dapat Allah tak bagi kan. Akak pun ada masalah rahim terbalik macam adik Puan Isha. Oh. Tapi saya dengar ramai juga orang yang rahim terbalik boleh dapat anak. Hai Jana Saigen TTC, Ila, Amila, hai inilah korang semua yang sama-sama TTC ni. Jana doakan korang pun dimudahkan, dapat baby yang sihat, sempurna sifat dia. Ya, yang penting Saya ada hati masalah kita low happy. AMH. Sama-sama. Siapa tadi tu? Marksman. Saya ada masalah low AMH. Kita sama masalah low AMH. So setakat yang saya tahulah, yang siapa yang ada masalah sama macam saya ni, low hormon ni, kita memang kena kurangkan makan ayam. Bukan kurang, kita dah kena buang semua ayam tu. Orang tanya kenapa? Jangan makan ayam. Kenapa orang tanya? Sebab dalam ayam, kecuali ayam yang organik lah, ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung boleh. Ayam-ayam yang korang kita beli dekat pasar raya ni, semua ada injection. Diorang dah inject hormon. So bila badan kita dah lah hormon kita tak bagus, tak cantik, kita pergi masuk lagi pula dengan hormon-hormon ayam ni, tu dia jadi lagi tak elok lah. Dia mess with your Hormon. your own biological hormone levels. So I memang dah 2 bulan tak makan ayam. Ayam sebab ayam kat chicken farm, dia orang nak ayam tu lebih cepat besar Diorang nak besar, so diorang lebih inject cepat. hormon. So they inject hormone. Rahim terbalik tu macam mana? Rahim terbalik tu dia punya kedudukan rahim biasa macam ni, mungkin kalau terbalik dia Bukan. macam Kalau rahim orang biasa dia ke atas. macam ni. Ke atas macam ni. Ke belakang. Ke belakang. Aku tak tahu. Boleh Google. tapi terbalik lah, macam tu. Cuba you Google. Kita nak cakap lebih-lebih pun nanti salah. Takut. Rahim normal ke pusat. Rahim tu ke belakang. Rahim tu ke belakang. Terbalik. Rahim ke belakang. So bila rahim ke belakang, untuk sperm nak sampai ke telur tu dia punya Tak sampai, dia susah. ni macam nak kena naik bukit tinggi. Padahal rahim biasa dia macam tak tahulah, nak cakap lebih pun takut salah, tapi boleh Google. Aduh, hai. Jana saya rahim terbalik juga. Anak dah 5. InsyaAllah pasti ada rezeki. Macam mana Yeah. buat tu? Kita dah buat dah terbalik. Kita terbalik. Terbalik, terpusing semua dah buat. Ya, yang duk cakap pergi urut-urut dah cuba dah. Nanti balik SP kat Malang urut. Allah Akbar. Aduh, hai. InsyaAllah. Faham adik macam tu. Aku doakan kau jangan ada kau akan mengandung kau betul. Hati-hati. Amin. Kak sekarang mengandung sudah 6 bulan. Cuba amalkan minuman Kak Farah. Apa tu? Don't worry Jana. Kita dah 18 tahun tau Ira. Ya. Tapi tak apalah. Kalau tak ada rezeki tu, Allah lebih tahu kenapa dia tak bagi kat kita kan. Ada sebab yang kita tak boleh I okay je fahamkan, nak kalau tahu kan. sebab kita percaya je dengan takdir Allah untuk kita. Kita percaya dan kita yakin dengan Allah kan, yakin dengan perancangan Allah. Mungkin perancangan kita orang nak ada anak, tapi mungkin perancangan Allah tak ada anak sebenarnya lebih baik. Kita tak tahu. Allah lebih tahu apa yang cantik untuk kita. So kita orang macam okey, yakin, percaya dan redha dengan takdir Allah. Cuma tiap-tiap bulan tu sedih kan. Dia bukan emosi dengan keyakinan terhadap Allah ni lain. Dia dua benda yang beza. Satu adalah satu pakai otak, satu lagi pakai hati. Macam tu. Macam mana? Kita manusia Satu emosi, biasa, satu lagi tu bila boleh berfikir secara waras, kita yakin je sebenarnya. Tapi bila waktu emotional tu, hari period tu memang breakdown lah. Ya, bersangka baik dengan Allah. Betul. Bersangka baik dengan Allah. Doa, usaha dan tawakal. Betul.
doa, usaha dah buat kan. Bila waktu nak tawakal tu, bila datang waktu period tu lah dia jadi emosi kan. Lepas dah habis waktu period tu, dah 2 hari tu, dia okey lah balik. Macam okey, tak apa, kita cuba lagi kan. Sekali dapat berdiri, anak jana nanti ambil. Oh, minta kita dapat anak berdiri. Satu football team. Terus kuat melodi. Thank you Echa. Banyakkan bersedekah, nanti murah rezeki insyaAllah. Saya doktor pun dengan akak pakat lekat boleh baca feedback. Apa ni tak faham. Saya faham sangat. Apa ni? Doa yang terbaik. Enjoy life berdua. Ya, I sebenarnya bila I share video sedih tu kan, dia lebih kepada satu awareness lah. Macam at least semua orang tahu yang soalan tu sensitif. Untuk bukan I saja, untuk semua orang. Untuk semua orang yang cuba nak mengandung. Lagi satu adalah korang apa, aku dah lupa dah nak cakap apa. Nantilah. Sayang, kita tak nak cakap apa. Tak tahu. Point dia soalan tu sensitif. I punya point, jangan bagi suggestion sangat-sangat. Dia ni memang pantang sikit orang. Bab-bab tips-tips ni, dia memang pantang. Dia rasa macam kalau kau bukan doktor, jangan bagi tips. Dia ni lah orang, dia macam tu. Adopt perhaps. Ni. Dia ni mesti marah. Kita takkanlah tak baik tau. Takkan kita nak ambil anak angkat. Walaupun kita tak ready, kita nak ambil anak angkat sebab kita nak anak. Dengan tak. harapan Allah akan bagi kita anak. Dia macam tak baik tau. Jangan bagi suggestion bodoh macam tu. Sayang, tu I tak boleh bodoh. Tapi dia kena sedar diri yang suggestion tu bodoh. Dia marah tau. Dia ni marah kalau orang bagi. Ini suggestion macam Korang tu. tak pernah tengok dia ni marah kan? Dia ni memang akan marah kalau orang bagi suggestion. Bodoh. Beli kucing kalau nak ada anak. Macam pakailah otak sikit. Nak bagi suggestion pun. Aduh hai. Ada je I dengar cerita ramai orang ambil anak angkat, lepas tu terus dapat anak kan. Kita faham je kan, boleh je. Tapi banyak lagi cara lain yang kita boleh cuba dulu. Kalau tak dapat juga, nanti kita ambil lah anak angkat. Kalau nak ambil anak angkat, bukan tapi dia. kalau kita nak ambil anak angkat, bukan sebab kita nak anak sendiri. Bukan sebab aku nak ambil anak angkat tu dengan harapan Allah bagi aku anak. Tak, sebab niat dia jadi macam salah. Aku gunakan anak angkat tu. Tak, sebab kita kalau nak betul-betul kita orang nak ambil anak angkat adalah memang betul-betul memang kita memang macam memang dah teringin sangat. Kita dah macam tak apalah, Allah tak bagi kita rezeki ada anak, it's okay sayang, we decide both ambil anak angkat and kita besarkan macam anak kita. Yalah. So tiba-tiba kalau katakan termengandung tu, itu rezeki Allah bagi lain. Bukan tapi sebab yang anak angkat kita ambil tu memang anak kita lah. Bukan yang kita bukan kita nak ambil anak angkat bila kita tak ready sekarang ni. Okay sayang, tak apalah, kita tak ready tak apa, tapi kita ambil je budak ni, mungkin nanti Allah bagi kita anak. So kita tak boleh lah fikir selfish macam tu. Jangan tu rasa Korang tengok Dini marah weh. Korang tak tengok Dini marah kan? Dini marah. Dia marah benda-benda macam ni. Kat sini korang akan nampak Dini jantan. Ambil anak angkat lepas tu tak jaga. Faham tak? Ambil anak angkat lepas tu pergi kerja, ignore dia. Kita orang pergi travel. aduh. Susah je kalau ambil anak angkat ni. Ada orang ambil anak angkat. Betul, anak angkat tu anak. Bukan ambil anak angkat macam ambil anak kucing. Kucing bukan anak. Kucing pun kalau kita ambil, kita rasa macam kalau tak jaga, kalau kita tak jaga dia juga. Kalau tak jaga dia, kita rasa berdosa kan. Kita rasa bukan macam rasa berdosa, memang berdosa lah. Kita rasa macam kita orang itu ada ambil kucing 2 ekor. Lepas tu kita orang tak jaga, kita orang rasa macam kita memang berdosa lah. Memang kucing tu akan cari kita balik nanti. Sebab kalau dia tak macam, ready, jangan jangan just ambil sebab nak ambil, nak buat konten ke apa ke, tak boleh. Ada kita orang tak rasa benda tu sepatutnya lah. Macam kita orang nak ambil, biar kita jaga ni nyawa. Kena buat keputusan betul-betul. Doakan saya juga nak pregnant Fatin FTHN. InsyaAllah, amin. Semua jana Dini dapat twins, so amin. Amin. Saya tengah pregnant, saya doakan jana ni pregnant masa akan datang, amin. Potato lover, thank you. Tahun depan jana Dini dapat twins, insyaAllah, amin. Amin. Amin.
thank you semua yang doa. That I appreciate. So thank you. Meninggal seorang, tak mahu untuk second baby. Saya doa jangan dapat kembar 3, janganlah. Tapi kalau dapat pun tak apalah, Alhamdulillah. Dia ni looks unhappy. Tak pun? Okay je. Tu bukan unhappy, tu muka marah dia. Korang kan selalu orang bagi komen bodoh. Stop saying that too many times, sayang. Okay, That words, sorry. don't use that. Sis tak nak share your hair routine ke? Rambut I tak lawa pun nak share buat apa. Jana dan aku sama-sama TTC. Dini serius ke tu? Dini serius lah. Benda-benda macam ni takkan dia nak gurau. Jana dan aku sama-sama. Jana dah habis raja, dah habis dah. Hari tu sebulan je, short course. Jangan sedih Jana, insyaAllah rezeki. Okay, saya okay. Healing-healing kat Perth, bayang dia. Jana buat IVF dekat mana? I tak boleh bagi tahu lah. Sebab dia tak sponsor I pun. Dah lah fail. Nanti kalau I kutuk dia tak suasa dia saman I. Ika Fikah 6 tahun masih menanti, insyaAllah. Dah lama consume. Dah lama tak consume FRT. Dalam 2 bulan. Tapi sebulan pertama tu adalah macam tak konsisten lah. So masa tu travel kan? Tapi memang lepas I minum FRT tu, kita orang pergi check macam, I tak tahulah adakah FRT tu salah satu sebab ke atau benda lain. Tapi lepas I minum FRT tu, I punya egg tu naik lah. Macam doktor check macam egg kau naik. I macam I pun terkejut juga. Sebab bayangkan masa nak buat IVF tu, egg ada 5. Lepas tu last 2 bulan I check I punya egg ada 13. Macam banyak kan. So dia macam dahsyat jugalah. Teruskan minum susu. Sekarang memang I minum susu hari-hari. Jangan minum everything berapa lama. I minum hari-hari. I minum, tak tahulah, kalau konsisten sebulan lah. Baru sebulan konsisten. Tapi memang lepas I minum hari tu, I terkejut lah. Memang ada perubahan. Better you go to government IVF hospital. Berapa embryo dapat masa buat IVF? Ada 2 je kan? Ke 1? 2? Yang final tu, yang masukkan balik tu 1. Satu je. Dan 1 tu tak besar. Dia ada 2 tapi tak besar.